Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan berada di dalam keadaan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri daripada kamu melihat serta memerhatikan apa yang telah Allah sediakan daripada amal-amalnya untuk keesokan harinya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Harsh ayat yang ke-18. Alhamdulillah, yang saya raikan kepada semua tetamu zuhur, para pendengar yang menonton kuliah zuhur kita secara online pada hari ini, dan saya doakan kepada semua sekali tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang mendengar bersama-sama dengan kita ini, Allah berikan kesihatan, Allah memberikan keberkatan dalam kehidupan, dan Allah menyelamatkan seluruh ahli keluarga kita, terutamanya kita berada di dalam saat-saat yang demikian ini, dan dengan berkah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ankabut, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga daripada surah Al-Ankabut yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Tuan-puan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, di dalam ayat yang kedua suratul Ankabut, Allah Subhanahu wa taala bertanyakan kepada kita. Allah mendatangkan pertanyaan kepada kita agar kita berfikir dengan baik, agar kita mengambil iktibar daripada persoalan-persoalan Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku. Allah tanya, patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, ay yaqulu amanna, hanya menyebutkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Itu ayat yang kedua daripada surah Al-Ankabut. Lalu Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, Allah menceritakan bahawasanya dengan persoalan itu Allah jawab apa yang telah berlaku sebelum daripada ini. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyatalah apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Baik, saya mulakan ayat Al-Quran ini sebagai mukaddimah pertemuan kuliah kita pada petang ini kerana apa? Tajuk yang kita akan bincangkan pada petang ini iaitu nikmat di sebalik ujian Ramadan, terutamanya lebih spesifiknya tahun kita 2020 yang sedang kita lalui. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak sebutnya hari ini, dalam ayat tersebut Allah menceritakan, Allah tanyakan, dalam hidup hari ini berapa ramai orang-orang yang menyatakan aku beriman kepada Allah. Ya Allah, aku dah mendirikan solat. Ya Allah, aku dah melaksanakan zakat. Ya Allah, aku telah bersedekah di dalam kehidupan. Tetapi apakah hanya dengan sekadar itu sahaja kamu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya hari ini yang sedang kita hadapi, kita kaitkan dengan keadaan realiti kita, tuan-puan para jemaah sekalian. Kita nak kaitkan sebab apa? Kita sedang berada di dalam fasa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kita boleh tak dinafikan ada bermacam kajian yang sedang kita lalui hari ini berkaitan dengan COVID-19, tuan-puan para jemaah sekalian. Ada yang mengeluarkan kajian bahawasanya tuduh antara negara China menjadi punca, dan antara sebabnya itu, antara sebabnya ini. Pelbagai perkara kita bawa keluar fakta, bawa keluar kajian-kajian dan sebagainya. Namun sebenarnya tuan-puan para jemaah dirahmati Allah, yang terkesan hanya bukan sekadar dalam negara kita Malaysia sahaja. Habis satu dunia menjadi terkesan dengan ujian yang Allah sedang turunkan. Tambah pula kita sedang berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya yakin dan percaya tuan-puan termasuk dengan saya sendiri, kita merindui rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita merindui dengan apa dia? Laungan-laungan selawat, bacaan solat tarawih para imam-imam di surau dan masjid kita. Kita rindu dengan majlis ilmu yang diselangi dengan setiap tarawih 4 rakaat, habis daripada 8 rakaat, 3 witir dan sebagainya. Pasti kita merindui dengan suasana tersebut. Tapi tuan-puan para jemaah dirahmati Allah sekalian, yakinlah ujian Allah itu penuh dengan hikmah dan penuh dengan nikmat di dalam kehidupan. Lalu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ketiga pula di dalam surah Al-Ankabut, Allah menceritakan, Allah jelaskan, bila Allah datangkan pertanyaan, apakah kamu sekadar sebut aku beriman? Kamu sekadar sebut, ya aku dah solat, aku dah laksanakan kewajipan Allah, tapi sedangkan kamu tak akan diuji? Maka tidak para jemaah sekalian. Bukan sedemikian. Sebab Allah nak bagi tahu bahawasanya demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Orang-orang yang terdahulu daripada kita sebelum daripada ini, Allah dah uji mereka dahulu dah. Kita tengok dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam.
kita tengok dengan kaum Nabi Lut alaihi salam, dan kita tengok dengan zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para nabi dan ketika dahulu, tuan-puan para jemaah sekalian. Maka ini Allah sebutkan bahawasanya dengan ujian rupa-rupanya yang Allah berikan dalam kehidupan kita hari ini, maka Allah nak tengok nyata apa yang diketahui tentang orang yang sebenar-benarnya beriman dan apa pula yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta. Rupa-rupanya, tuan-puan para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah nak tengok hari ni Allah uji dah sebulan lebih, ada yang duduk dekat rumah tak tahu nak buat apa dah, tuan-puan para jemaah sekalian. Ada yang terkandas di kampung sampai dah tak tahu apa lagi nak masak, nak berbuka puasa dan sebagainya. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, kalau tengok dekat dalam televisyen tu, Allahu Akbar, macam-macam gaya aktiviti dah keluar, tuan-puan dirahmati Allah. Aktiviti yang tak terfikir, aktiviti yang tak terjangka boleh jadi keluar macam-macam. Yang ada siap dengan kaum orang-orang lelakinya, siap memasak, siap dengan memakai baju kelawar dan sebagainya. Sampai tahap begitu. Sebab apa? Nak menunjukkan apa lagi kreativiti yang boleh dibuat, tuan-puan para jemaah sekalian. Tapi nak sebutnya, apa yang sedang kita lalui ini, tuan-puan rahmati Allah, Allah datangkan keadaan demikian. Masa inilah nak tengok siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang sungguh dia ni berdusta pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sekalian, ada yang merungut kata, ya Allah, takkan tak boleh begini. Ya Allah, kenapa Allah bagi kita macam ni? Kenapa Allah turunkan dekat Malaysia? Kenapa Malaysia kena? Walaupun negara lain boleh kena, tetapi kenapa Malaysia ni kena juga? Kenapa sampai tahap perintah kawalan pergerakan tak boleh buat itu, ini dan sebagainya? Jadi tuan-tuan, para jemaah dirahmati Allah sekalian, sebenarnya semua ini ada nikmat di sebaliknya. Kita cerita kejap lagi, kita masuk tentang bab nikmat dengan ujian yang kita perolehi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jelas bila Allah sebut keadaan terdahulu, bermakna isi daripada Al-Quran ini nak memberi pengajaran kepada kita, rupa-rupanya, ya Allah, aku jangan pandang bahawasanya PKP sebulan lebih yang sedang kita duduki ini dah sangat susah dah sangat berbahaya, dah sangat menguji dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum daripada ini, ada yang lebih hebat lagi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ditimpa dengan banjir besar seperti mana kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang pada ketika saat dahulu sehinggakan para pengikutnya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan banjir yang besar itu, tuan-puan para jemaah sekalian. Kita Allah bagi ujian untuk apa dia? Sekadar duduk di rumah. Cuma mungkin ia satu ujian yang sangat besar kepada orang-orang yang kakinya tak boleh duduk diam, tuan-puan sekalian. Dia ni macam kaki tak boleh duduk diam, dia bila duduk rumah 1, 2, 3 hari ni, dia mula jadi tak berapa nak kena. Jalanlah keliling-keliling rumah, jalanlah pusing-pusing dekat dalam rumah ya, tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sebutnya muslimin muslimat dirahmati Allah, ni Allah katakan, dan demi sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mana kita nak lihat orang-orang terdahulu, kita tengok bagaimana sirah, kita tengok bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang Allah ceritakan kepada kita, para jemaah dirahmati Allah. Hatta sehinggakan kalaulah kita melihat tentang perintah berkaitan dengan puasa. Bila masuk bulan Ramadan, ayat ni famous, cuma saya tak nak hurai ayat ni sebab mungkin tuan-puan semua, para pendengar semua dah dengar banyak daripada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang lain menceritakan tentang perihal ayat puasa bulan Ramadan. Cuma para jemaah sekalian, perasan ataupun tidak, dalam ayat yang sentiasa kita baca, yang kita hafal tentang perintah puasa Ramadan tu, apa ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ini ayat dia, saya yakin semua hafal dan semua tahu dia punya makna. Saya tak nak hurai panjang berkaitan dengan ayat ni, cuma kalaulah kita perasan di dalam ayat itu,
Allah ada menyebutkan perkataan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kewajipan, sebagaimana perintah daripada Allah, sebagaimana suruhan-suruhan Allah ni yang menjadi kewajipan ni waktu bila? Qablikum, daripada orang-orang terdahulu daripada kamu. Nampak? Antara dah jumpa dua ayat dah yang Allah sebutkan apa dia? Kita kena belajar rupa-rupanya daripada umat yang terdahulu. Belajar daripada kaum-kaum yang terdahulu. Bahasa mudah dia beginilah tuan-tuan sekalian. Kan hari ni kalau kadang-kadang kita duk ajar dekat anak kita, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jangan duduk atas bantal, nanti bisul punggung. Ni kata-kata orang dulu, contoh para jemaah sekalian. Makna katanya kita boleh keluarkan daripada orang-orang terdahulu. Kita boleh ajar tunjuk dekat anak kita, dulu mak ni ya Allah susah bagai macam mana nak pergi sekolah, nak pergi belajar. Lepas tu ada kata-kata orang tua, jangan macam ni, jangan macam ni. Ada sejarah-sejarahnya. Maka demikian juga kita kena pelajari daripada ayat Al-Quran yang mana Allah ceritakan tentang bab berkaitan dengan ujian ini. Nak sebutnya orang dahulu, subhanallah, mereka ni sampai awal lagi dah kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini pun diuji lebih awal lagi berbanding dengan kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Al-Quran ini bukan diturunkan kepada zaman kita sahaja. Quran ini sudah lama diturunkan ketika dahulu. Dalam ayat Al-Quran itu ada pelbagai kisah daripada kaum para nabi, daripada kaum para sahabat. Apa yang dikatakan oleh nabi, apa yang dikatakan oleh kaum terdahulu, ada sesetengahnya dimasukkan di dalam Al-Quran, diabadikan kekal hingga akhir zaman untuk penelitian kita. Inilah satu-satunya Al-Quran yang mana takkan hapus walaupun zaman bagaimana sekalipun para jemaah sekalian. Jadi tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak ambil sebagai contoh satu kisah, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dikaitkan dengan kisah zaman terdahulu, sebenarnya Allah suruh kita belajar tentang suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kaitkan dengan kehidupan kita. Apa dia? Saya suka mengambil di dalam satu surah yang sangat sinonim dalam kalangan masyarakat kita, yang mana di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin yang bermula daripada ayat yang ke-20. Ayat 20 Allah katakan apa dia? Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Sampailah akhir muka di sebelah kiri di bahagian bawah itu para jemaah sekalian. Ayatnya daripada kisah itu yang mana tentang apa dia? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara baru sedikit sangat secebis sangat contoh yang didatangkan daripada kaum yang terdahulu sebagai pembelajaran kita tentang ketaatan, kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan pada satu kisah zaman dahulu, ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada satu kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini tiba saat ketika itu ada seorang lelaki, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini dia datang daripada mana? Daripada pinggiran kota yang sangat jauh, aqsal Madinah.
rajulun yas'a, lelaki ini, si pemuda ini, dia datang dalam keadaan yas'a, dalam keadaan yang bersegera, dalam keadaan berlari. Dalam tafsir Al-Ibnu Katsir menceritakan bahawasanya lelaki ini dia hadir, dia datang dari tempat yang jauh, dari pinggiran kota, dalam keadaan berlari tanpa menggunakan alat bantuan kenderaan, tanpa menggunakan kuda, tanpa menggunakan unta, apatah lagi motor dan juga kereta, tuan-puan para jemaah sekalian. Baik, lalu dia datang itu untuk bertemu dengan siapa? Dia nak berjumpa dengan kaumnya yang ada pada saat itu untuk nak beritahukan satu perkara. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaum-kaumku sekalian, kamu semua ini kena ikut dengan suruhan Rasul yang telah diutuskan kepada kamu. Sebab apa? Mereka ini utusan daripada Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bahkan mereka yang dihadirkan oleh Allah ini, mereka tidak meminta sebarang upah ataupun sebarang balasan, melainkan muhtadun, mereka diutuskan untuk memberikan petunjuk kepada kamu semua. Lalu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila dah berlaku macam tu, dia kata dengan kaum dia bahasa mudah, hang semua jom kena ikut dengan aku, kena ikut apa yang Rasul kita kata. Jangan ingkar dengan arahan Rasul. Sebab apa? Apa yang disebutkan oleh Rasul itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tuan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, apa respon mereka? Mereka yang pertamanya, mereka tidak mahu ikut dengan kata-kata daripada pemuda tersebut. Aku tak mau ikut sebab apa? Apakah bila aku ikut, apakah bila kami semua ikut dengan suruhan Rasul tersebut, adakah kami mendapat bantuan, kami mendapat pertolongan daripada Rasul mereka? Yang pertama. Yang kedua, dia mempertikaikan pula tuan-puan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dah kata suruh ikut saja, tak nak ikut. Bila sudah tak nak ikut para jemaah dirahmati Allah, dia pertikai. Engkau suruh kami ikut dengan suruhan Rasul, adakah engkau juga ikut dengan suruhan Rasul tersebut? Bahasa mudah dia macam tu lah. Kau suruh aku, kau suruh kami semua, kau tu buat ke tidak? Itu bahasa mudah faham para jemaah sekalian. Lalu pemuda ni dalam tafsir dia menceritakan bahawasanya nama spesifik pemuda tersebut iaitu Habib An-Najjar. Ini nama spesifik pemuda dia. Kisah berkaitan dengan nama Habib An-Najjar. Baik. Respon pemuda ni dikata apa? Inni izal lafi dalalim mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia kata sungguh aku sudah tentu andai aku tidak ikut berada di dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ya, aku pasti ikut. Kalau aku tak ikut, confirm aku berada dalam kesesatan. Yang pertama. Dan yang keduanya, tuan-puan para jemaah sekalian, dia ni seorang pemuda yang tegas dengan pendiriannya terhadap suruhan Allah Subhanahu wa taala dan suruhan Rasul. Maka dikatakan dekat kaum tersebut, inni amantu bi rabbikum. Sungguh aku hari ini beriman kepada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman pada Tuhan kamu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, maka dengarkanlah penyaksianku ini. Tuan-tuan para jemaah sekalian, semudah ni jenis orang yang jiwa dia kental mempertegakkan hukum Allah, orang yang kental dengan agama, dengan syariat. Apa berlaku pun tak apa, aku hari ini beriman pada Allah walaupun nyawa tetap diputuskan para jemaah sekalian. Contohnya begitu ibarat dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu apa yang berlaku bila pemuda ini sebut fasma'un, maka dengarkanlah penyaksianku ini. Dia suruh semua ni dengar. Kau orang semua dengar apa yang aku sebut ni, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum-kaum ni dia jadi tak senang duduk. Dia kata ini jenis orang yang pantang dicabar. Lebih kurang begitulah para jemaah sekalian. Dia kata ni tak boleh jadi, kita kena mesti lakukan sesuatu. Kita kena buat sesuatu dekat dia ni, apa yang kita nak buat. Dia ni tak boleh jadi ni kalau dibiarkan. Bahasa mudah dia gitu para jemaah sekalian. Lalu muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam tafsir menceritakan, tafsir Ibnu Katsir menceritakan bahawasanya apabila
pemuda ini, Habib An-Najjar ini, dia sebut fasma'un, maka dengarkanlah. Maka selepas daripada itu, para jemaah sekalian, ramai-ramai puak-puak kelompok kaum-kaum dia ni terus membunuh si pemuda Habib An-Najjar tersebut. Dia bunuh Habib An-Najjar, dia bunuh, sampaikan dalam tafsir menceritakan bahawasanya dia pijak perut pemuda Habib An-Najjar sampai terkeluar isus perutnya, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sampai tahap demikian. Hanya semata-mata apa dia? Dia datang dari tempat yang jauh, bagi tahu dekat kaum dia satu benda je, hang semua kena ikut dengan suruhan Rasul, kerana itu utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sebab yang kedua, bila mereka bertanya, mereka persoalkan, dia mengaku dia beriman pada Allah, maka akhirnya dibunuh, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, ini pembelajaran kita daripada Al-Quranul Karim. Sebab apa? Kita nak kaitkan dengan ujian di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama daripada kisah ini, pengajaran kita nak tengok apa dia muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat surah Yasin ayat yang ke-20, yang mana Allah utuskan pemuda ini, dia datang daripada pinggiran kota, tempat yang sangat jauh, tanpa menggunakan sebarang kenderaan. Lalu ekstranya, bonusnya, yas'a, dia datang itu dalam keadaan yang bersegera, para jemaah sekalian. Mesej yang pertama hari ini kita nak lihat, di sebalik dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia sebagai satu proses kenikmatan, proses untuk kita muhasabah. Iaitu apa dia? Yang pertama, yas'a, kesegeraan kita dalam menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sebelum daripada ni mungkin kita tidak ada banyak masa. Sebelum daripada ini kita tengok balik, ya Allah, ada banyak waktu solat-solat kita yang terlewat lakukan, para jemaah sekalian. Yang dilakukan dalam keadaan lewat tu dalam keadaan yang sengaja. Kita buat dalam keadaan berhujung-hujung waktu, para jemaah dirahmati Allah. Bahkan ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan daripada Allah, kita tak ambil kisah langsung. Kita nampak itu sebagai satu perintah yang kecil. Kenapa kita nampak perintah yang kecil, para jemaah sekalian? Sampailah kepada saat hari ini. Jawapannya, kerana suruhan Allah yang melibatkan dosa, yang melibatkan pahala, yang melibatkan syurga dan neraka itu, semua balasannya kita tidak nampak berada di hadapan mata. Kita tak nampak. Sebab itu jadikan sampai tahap apa dia? Hayya 'alas salat. Sudah dipanggil 2 kali muazzin tentang laungan solat, marilah menunaikan solat. Bahkan bukan sekadar itu, dijanjikan dengan solat itu hayya 'alal falah sebagai di antara kunci kejayaan. Tetapi kita lihat, mungkin muhasabah diri kita bersama sebelum daripada ni, ya Allah, dengar hayya 'alas salah, kita masih tidak ambil benda yang penting, para jemaah sekalian. Dengar hayya 'alas salah, maka pada saat itu kita terus matikan, kita biarkan seolah-olah tidak ada rasa satu panggilan agung yang sangat penting perlu kita uruskan dalam kehidupan. Kenapa jadi demikian? Macam saya sebutkan tadi, kerana bila melibatkan dosa, pahala, syurga dan neraka itu, kita tak nampak berada di hadapan mata. Cuba kalau bos panggil kita meeting urgent, kenapa kita boleh sambut dengan segera? Kita nampak bos sudah menunggu berada di bilik mesyuarat. Sekarang bila kena pula selfie, para jemaah sekalian, bos dah ada dah selfie, send dekat dalam grup, nampak bos dah menunggu, kita akan rasa serba salah. Kita rasa, ya Allah, aku dah lewat dah ni, kena datang meeting cepat. Kenapa, para jemaah sekalian? Kita nampak berada di hadapan mata. Tapi kalaulah tidak berada di hadapan mata, para jemaah dirahmati Allah sekalian, barangkali tak apa, biar dululah. Belum lagi, tak ada apa lagi pun, nampak tak belum mula lagi pun. Ini dia, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran kisah itu yang pertamanya, yas'a, kesegeraan kita. Kalau sebelum ini kita terlewat, maka tuan-puan, para jemaah sekalian, nikmat di sebalik ujian yang sedang kita hadapi ini, tidak ada alasan masa inilah kita nak perbaiki, sambut dalam keadaan yang bersegera.
Sambut dalam keadaan yang bersegera sampai seruan daripada Allah. Kalau dekat rumah tu, puan-puan para jemaah sekalian, dengan ahli keluarga, suami isteri, dengan anak-anak, mak ayah, maka jom sama-sama kita lakukan dalam keadaan yang bersegera. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tuan-puan muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada kisah tersebut nak membuktikan kepada kita bahawasanya bagaimanakah diri seseorang itu di dalam kehidupan yang tetap dengan agamanya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa, walaupun diuji, walaupun diugut, walaupun berhadapan dengan kaum yang demikian, tetapi sedikit pun dia tidak gentar, maka dia tetap dengan pegangannya, tetap dengan syariat, tetap dia sebut aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jom kita tengok, Allahu Akbar, kita hadapi ujian ni dalam tempoh masa sebulan lebih dah, tuan-puan para jemaah sekalian. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai masa tempoh sekarang ni dah dapat sedikit kelonggaran. Maka dalam masa yang sama ini, apakah pada saat ini kita bersyukur ataupun kita mengeluh para jemaah sekalian? Bukan tak letih, saya faham. Sama-sama kita pun, saya pun alami juga, tuan-puan dirahmati Allah. Duduk dekat rumah bila dah jadual biasa, dah ada jadual pergi ke mana-mana para jemaah sekalian, tiba-tiba stuck terus sebulan, dia jadi serba tak kena tuan-tuan sekalian. Dia jadi gila mikrofon tuan-tuan dirahmati Allah. Ini sekarang ni pun mikrofon geram, tengok mikrofon para jemaah sekalian. Dia jadi bila dapat boleh guna ni habis 1-2 jam tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya benda tu adalah normal, benda tu adalah fitrah. Kita tak boleh nak tolak fitrah tersebut. Habis Ustaz macam mana nak biarkan jadi kosong? Tak boleh tuan-puan dirahmati Allah. Itu normal, kebiasaan yang kita rasai dalam kehidupan, dalam diri kita. Cuma macam mana Islam ajarkan how to manage, macam mana kita menguruskannya para jemaah dirahmati Allah. Jikalau tidak, Allah takkan bagi keadaan hidup seorang itu, ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah. Yang berada di bawah itu dia bukan selama-lamanya di bawah, walaupun sehari, walaupun seminggu, walaupun sebulan, pasti akan ada hari yang dia berada di atas. Yang di atas dia bukan selama-lamanya di atas. Tak percaya, tanyalah orang-orang yang berada di atas, contoh bos-bos kita. Bukan sentiasa sepanjang masa di atas. Mesti pasti ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tempoh masa tahun yang dia berada di bawah tuan-puan para jemaah sekalian. Nak menunjukkan bahawasanya apa dia? Itu normal fitrah. Cuma masa kita berada dekat bawah, macam mana kita uruskan dengan kita duduk bawah ni, kita masih boleh dekat dengan Allah. Masa kita duduk dekat atas, kita masa tu macam mana kita uruskan saat berada di atas, tidak jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti yang jelas yang berada dalam kehidupan kita. Baik, jadi itu yang kedua tuan-puan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang ketiga muslimin muslimat tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ambil pengajaran daripada kisah tersebut dan kita nak kaitkan nikmat di sebalik ujian yang sedang kita hadapi ini. Untuk apa dia? Kita sentiasa improve, kita sentiasa perbaiki dari sudut amalan kita bersama dengan ahli keluarga kita masing-masing. Itu dia tuan-puan para jemaah sekalian. Kalau dalam kisah sebelum daripada ini tuan-puan dirahmati Allah, Allah utuskan keadaan seorang pemuda ini kena juga pergi. Kenapa dia kena pergi juga? Sebab itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan jarak yang sangat jauh tuan-puan para jemaah sekalian, tetapi dia buat juga kerana apa dia? Kerana suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nikmat yang kita ada di sebalik ujian yang Allah bagi, ya inilah masa. Kalaulah sebelum ini 8 pagi sampai 5 petang kita berada di tempat kerja, balik-balik kerja ni cerita Isnin hingga Jumaat. Balik saja daripada kerja waktu petang, untung kalau sampai rumah pun petang sebelum maghrib. Ada yang jenis rumahnya dekat mana? Rumahnya di Nilai, tapi kerja ni di tempat lain, di dalam Selangor, di sebelah Sungai Buloh para jemaah sekalian. Ada saya jumpa yang macam tu. Ada yang kerjanya di Putrajaya, tetapi rumahnya dia tinggal dekat mana? Rumahnya duduk di Banting para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah, sebelum ni masanya sangat singkat.
Tetapi Allah bagi ujian, dengan ujian ini kita pandang, ya Allah, ada nikmat hikmah yang tersendiri. Sebab tu kita nak jadikan tajuk yang saya pilih ni untuk nak mengajak diri saya sendiri serta semua sekali tuan-puan para jemaah sekalian, agar apa dia? Agar kita jangan bersangka buruk terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka buruk. Tuan-tuan sekalian, saya cerita jelaskan dekat sini, tuan-tuan dirahmati Allah, kita ambil hikmah dan sangka baik dengan Allah. Saya sepatutnya 16 hari bulan 5, 16 Mei ni, bulan ni para jemaah sekalian, tahun ni saya akan berangkat pergi menaikkan ibadah umrah. Plan dah siap-siap, tuan-tuan dirahmati Allah. Dengan family, dengan anak, dengan isteri, dengan bela apa, dengan bela ipar dan sebagainya. Memang dah plan dah ada tarikh dah. Sebelum daripada puasa, berapa bulan dah siap plan, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba nak jadi kisah, tuan-tuan dirahmati Allah. Dah set macam mana, jadual Ramadan saya pun habis sampai lastnya 15 Mei je, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka tak lama daripada tu berlaku keadaan begini. Bila berlaku begini, kalau nak diikutkan hati, yang kalau hati ni orang kata ikut hati jadinya mati. Kalau ikutkan hati ni, kita fikir balik, ya Allah, kenapa takkan aku nak pergi buat umrah, tiba berlaku pula macam ni. Nak buat umrah dah plan, cantik-cantik dah nak terbang 16 Mei, tiba-tiba jadi macam ni. Aduh, habis dah, tak boleh nak pergi buat umrah. Bahkan bukan Malaysia je, dekat umrah Saudi pun, kerajaan Saudi pun menutup seluruh kedatangan daripada seluruh negara para jemaah sekalian. Kalau ikutkan hati jadi mati, habis, binasa. Kita payah nak bersangka baik dengan Allah. Tapi pandanglah, setiap ujian ini ada nikmatnya. Setiap ujian ini ada dia punya hikmah. Ya Allah, kita sangka baik, saya tengok balik, ya Allah, sebab saya ada anak baru setahun lebih, tuan-tuan sekalian. Jadi bila pergi ni saya sangka balik, saya fikir balik, ya Allah, mungkin hikmahnya Allah nak suruh kita belajar lagi. Dalam Ramadan tahun ni, didik baik-baik, maka solat sama dengan isteri, solat sama dengan anak, praktiskan. Mungkin itulah keadaan yang berlaku apabila pergi menunaikan umrah di dalam bulan Ramadan. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Sebab sebelum ni, kalau kebiasaan tahun-tahun Ramadan sebelum daripada ni, memang kebiasaannya di luar je, tuan-tuan sekalian. Jadi inilah masanya, rupa-rupanya Allah nak suruh kita belajar, tuan-tuan sekalian. Allah nak suruh kita urus, ya, kamu plan nak pergi umrah tahun ini 16 Mei, bawa isteri dan bawa anak yang berusia setahun lebih, dalam keadaan memang kita yakin kalau nak fikir tak mampu, semua benda tak boleh jadi. Tapi walaupun kita yakin, tuan-tuan sekalian, bila berlaku begini, Allah nak bagi pengajaran, mu tengok betul-betul, urus baik-baik Ramadan tahun ni, praktiskan dulu dekat rumah solat tarawih dengan isteri, dalam keadaan anak pun ada sama, kadang-kadang tak duduk diam, kadang-kadang duduk kacau. Jadi sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, tuan-tuan sekalian, baik, sebagai kesimpulan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, yang pertama, tuan-puan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita menempuhi ujian COVID-19, dalam keadaan kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, yang pertama, jom sama-sama kita ambil peluang, rebut sungguh masa yang kita ada bersama dengan keluarga. Apa yang kita nampak berada di hadapan mata, kita rasa letih dah lama duduk dekat rumah. Tapi kita pandang orang-orang yang perlu laksanakan tugasan penting, polis, askar, bahagian pertahanan, doktor, nurse dan sebagainya, jururawat, bahagian kesihatan, mereka letih berada di tempat kerja sampai tak boleh nak mudah-mudah begitu saja balik ke rumah jumpa anak, suami dan isteri mereka, tuan-tuan sekalian. Jadi ini pengajaran kepada kita yang pertama, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manfaatkan masa yang pertama. Yang kedua, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ia berlaku berkait masuk mencecah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Walaupun kita tak tahu apa yang berlaku selepas daripada ni, tamat pada 12 Mei, apa pula tindakan, sama ada boleh bebas dan sebagainya, namun ada kehidupan yang cara lain para jemaah sekalian, wallahualam. Cuma nak sebutnya, dia masih menjejaki di dalam bulan Ramadan, ujian yang sedang kita hadapi. Kenapa Allah letakkan sama sekali sampai di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak? Rupa-rupanya inilah masanya kita nak tambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebelum ni, Ramadan sebelum ni kata kita kurang, tak.
Tetapi kita anggaplah ini adalah masa peluang nak tambahkan lagi daripada sebelum ni. Sebab apa? Kalaulah sebelum daripada ni Ramadan siang kita kerja, tuan-puan sekalian, siang kadang-kadang waktu petang ada bazar Ramadan sebagai contohnya. Tahun ni Ramadan perbezaan yang ketara. Siang Ramadan kita tidak bekerja, kita ada masa dekat rumah. Masa yang ada dekat rumah inilah kita tambahkan masa. Kalau sebelum ni kita banyak bagi alasan, Ustaz, saya sempat tadarus, sempat baca Quran waktu malam sahaja. Itu pun kalau dekat surau ada buat tadarus dan kalau tak letih sebab esoknya nak kerja. Tapi tuan-tuan sekalian, sekarang masuk bulan Ramadan, alhamdulillah, kita solat zuhur, lepas zuhur ada masa yang panjang sampai pada waktu asar, dan selepas asar pun ada masa lagi tuan-puan para jemaah sekalian, nak sampai waktu berbuka puasa kita dah tak perlu sibuk dengan bazar Ramadan sebagaimana sebelum ni. Kalau ada pun order lah online Grab sampai dekat rumah, buatlah macam bazar Ramadan mini dekat rumah kita dengan anak-anak tuan-tuan sekalian. Saya ada tengok satu iklan dalam televisyen, unik, kreatif tuan-tuan dirahmati Allah. Anak dia nak sangat pergi bazar Ramadan, dia terkenang bazar Ramadan tuan-tuan sekalian. Lalah apa bapak dia buat? Bapak dia beli Grab Food, orderlah dekat Grab Food tu martabak, orderlah roti jala, orderlah pelbagai jenis juadah para jemaah sekalian. Order banyak-banyak, cukup untuk makanan anak-anak dia dan satu keluarga. Bila petang nak buka sampai, lepas tu bapak dia buat dekat atas meja tu susun. Martabak tulis, ini martabak mini, ini roti jala, ini martabak Singapura dan sebagainya. Lepas tu dia main dengan anaknya. Nak beli apa? Kreatif tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ni nak sebutnya peluang untuk kita menggandakan pahala nikmat di sebalik dengan ujian ini tuan-puan dirahmati Allah. Baik, yang ketiga, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak lain dan tidak bukan, nikmat di sebalik ujian ini sebenarnya tak lari daripada konsep al-muhasabah. Bukan bila sebut muhasabah ini suruh sentiasa kita duduk diam, tak boleh nak buat apa dak tuan-tuan dirahmati Allah. Muhasabah ini kita renung-renungkan, kita fikir-fikirkan balik, ya Allah, sebab apa? Kita jadi akan terkenang. Saya yakin dan percaya macam saya sebutkan awal tadi, saya yakin rata-ratanya ramai yang terkenang dengan laungan-laungan Bilal, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Kita akan terkenang dengan laungan bacaan daripada imam-imam kita untuk solat tarawih. Kita akan teringat sebelum daripada berbuka puasa adanya bacaan tahlil arwah dan sebagainya. Berbuka puasa berjemaah dengan ahli karyah, ahli jemaah surau dan masjid. Tuan-puan sekalian, bila hari ni yang sedang kita lalui, kita tak dapat rasa, belum dapat rasa peluang tersebut tuan-puan dirahmati Allah, maka muhasabah. Ya Allah, takut-takut sebelum ni rupanya Ramadan itu kita sekadar meraihkan pada tempoh waktu itu sahaja kita datang rumah Allah. Berazamlah tuan-puan dirahmati Allah, apa yang sedang kita berlaku, kita hadapi ini tuan-puan sekalian, saya sering kali sebutkan, berazamlah dan berdoalah sungguh-sungguh pada Allah. Haraplah, ya Allah, apa yang berlaku ini, ya Allah, jadikan ia sebagai muhasabah diri aku. Aku berazam lepas ni aku nak datang ke masjid sedaya upaya yang boleh, ya Allah. Aku berazam lepas ni aku nak datang majlis ilmu. Tuan-puan tak rindukah dengan laungan azan di masjid surau kita yang sentiasa berkumandang, yang datang solat berjemaah dengan suasana yang riuh-riah tuan-puan dirahmati Allah dalam bulan Ramadan, tapi suasana ini tak ada buat masa ni. Maka berazamlah pada diri kita tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Allah nak suruh kita muhasabah, Allah nak suruh kita nilai. Sebelum daripada ni takut kita hanya sekadar sambil lewa sahaja tuan-puan dirahmati Allah. Baik muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita tutup tuan-puan dirahmati Allah, jom kita bersama-sama untuk kita menadah tangan, kita membaca doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kita nak menghampiri dengan fasa yang kedua, bahkan kita nak menghampiri kepada 15 Ramadan. Hari ini dah 13 tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Pejam celik cepatnya Ramadan itu berlalu pergi, tetapi apakah perbezaan kita Ramadan tahun ini dengan ujian yang Allah bagi, yang ada nikmat sebenarnya di belakangnya, tapi kita sedar dan tidak sahaja para jemaah sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan doa kita ini Allah dengar, dengan doa kita ini Allah kabulkan permintaan kita insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru yang mengajarkan kami, Ya Allah. Ampunilah dosa pasangan kami, Ya Allah. Suami dan isteri kami, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami terhadap anak-anak kami, Ya Allah. Janji yang kami sebutkan tetapi tidak dapat kami tunaikan pada mereka, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Ya Allah, di saat masa yang baik ini, Ya Allah, kami menadah tangan dan memohon kepadamu, Ya Allah. Berikanlah kekuatan pada diri kami, Ya Allah, untuk melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan kami, terutamanya yang wajib, Ya Allah. Berikan kekuatan pada diri dan hidup kami, Ya Allah, untuk kami melazimi dengan amalan-amalan sunat yang lain, Ya Allah, dan istiqamah dengan amalan tersebut, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kekuatan pada diri kami, Ya Allah, untuk menempuhi dengan segala ujian yang datang dalam kehidupan kami, Ya Allah. Sama ada ujian itu besar maupun kecil, Ya Allah. Sama ada ujian itu ringan maupun berat, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah uji kami dengan ujian yang tidak mampu untuk kami tanggung, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sungguh kami yakin dan percaya, Ya Allah, setiap ujian yang kami lalui dalam hidup ini, Ya Allah, mempunyai hikmah yang tersendiri, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Ya Allah, kami memohon dan meminta kepadamu, Ya Allah, angkatlah segera wabak penyakit yang sedang melanda dunia kami hari ini, Ya Allah, khususnya negara Malaysia kami, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah keberkatan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa salah silap kami, Ya Allah. Anggota tubuh badan kami, Ya Allah, apakah disebabkan dengan ini, Ya Allah, yang kau menguji kami hingga saat hari ini, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami rindu dengan suasana Ramadan yang setiap tahun berlaku dalam hidup kami, Ya Allah. Kami rindu untuk berjemaah di masjid dan surau kami, Ya Allah. Kami rindu untuk bertadarus dengan para jemaah kami, Ya Allah. Lama kami tidak berjumpa dengan mereka, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami rindu untuk berbuka puasa, bersedekah di rumah-rumahmu, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tahun ini kami tidak dapat lagi berpeluang untuk merasai nikmat demikian, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kekuatan pada kami, Ya Allah, untuk sentiasa bermuhasabah dengan apa yang berlaku ini, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami berazam dan kami bersungguh pada diri kami, Ya Allah. Kami akan berusaha untuk hadir ke majlis ilmu-Mu selepas ini, Ya Allah. Kami akan berusaha untuk menjadi hadirkan solat jamaah di rumah-Mu nanti, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan kami, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan Ramadan ini yang terbaik bagi diri kami, Ya Allah, dan seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah bacaan Quran kami, Ya Allah. Terimalah sedekah kami, Ya Allah. Terimalah ibadah solat kami, Ya Allah. Bangun malam kami, Ya Allah, khususnya dalam Ramadan ini, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, Ya Allah. Rezekikan kami untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar nanti, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami memohon padamu, Ya Allah. Andai kehidupan kami ini adalah kehidupan yang terakhir, Ya Allah, jadikanlah jasad kami ini sebagai bukti dan saksi, Ya Allah, dengan segala kebaikan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, saat kami akan bertemu denganmu nanti, Ya Allah, maka jadikanlah tubuh badan kami, Ya Allah, daripada haruman-haruman dengan amalan yang kami lakukan dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, saat kami kembali padamu nanti, Ya Allah, jadikanlah di kalangan anak
anak kami yang dapat menjadi imam untuk solat jenazah kami ya Allah. Jadikanlah kalangan anak kami yang turut serta memandikan jenazah kami ya Allah. Jadikanlah kalangan anak kami ya Allah yang mendoakan kami saat kami telah berada di alam barzakhmu nanti ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami tidak mempunyai daya dan kekuatan melainkan darimu ya Allah. Kami tidak mempunyai kekuasaan melainkan daripadamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Tuan-puan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih di atas tontonan bersama. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Sampaikanlah, kongsikanlah walaupun sedikit untuk bantuan diri saya dan bantuan kepada tuan-puan, pahala yang berpanjangan insya-Allah. Dan di akhir ni juga teman sekalian, saya mengambil kesempatan untuk mewakili daripada NGO yang saya terlibat bersama, iaitu Al-Azhar Care. Boleh tengok di Facebook dan boleh tengok di Instagram. Cuma Instagram kami baru je buat, Facebook banyak maklumat tentang Al-Azhar Care, yang mana kami masih lagi menjalankan aktiviti berbentuk, khususnya waktu saat PKP ni, berbentuk bantuan-bantuan. Kalau tengok ada video yang kami sampaikan, semua itu adalah hasil daripada sumbangan orang ramai, tuan-puan yang pernah memberi. Maka kita bantu kepada mereka-mereka asnaf yang memerlukan, bantu kepada frontliner, tugas hadapan kita para jemaah dirahmati Allah. Macam-macam kisah yang kita jumpa bersempena dengan PKP ni. Sedih tuan-tuan sekalian. Ada yang hidupnya ada 6 orang anak. Lepas tu dalam masa yang sama, bila pergi ziarah rumah dia tuan-tuan sekalian, elektrik ni semua tutup, TV tak buka dan kipas tutup. Bila saya tanya kenapa tutup tak buka, sebabnya takut tak mampu nak bayar bil elektrik, dan bil airnya pun dah terputus, dia ambil pinjam pada orang sebelah, jiran rumah sebelah tuan-tuan sekalian. Itu di antaranya, dan ada banyak lagi tuan-tuan dirahmati Allah. Namun saya buka peluang ni para jemaah sekalian, kalaulah ada sesiapa yang sudi untuk membantu, kita teruskan lagi tuan-tuan dirahmati Allah selagi masa yang masih ada ni, untuk buka bantuan yang nak hulurkan sumbangan. Apa-apa boleh berhubung dengan saya, khususnya dalam pada grup ni. Nanti boleh berhubung direct dengan sahabat kita Tuan Haji Nazir untuk dapatkan macam mana kaedah nak sumbangan, ataupun bolehlah ambil nombor telefon saya 0105358 900, 0105358 900. Jadi itu saja maklumat. Selebihnya tuan-tuan boleh tengok di Facebook, type sahaja Al-Azhar Care, insya-Allah segala-galanya ada di sana. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatian dan tumpuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.